يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur dan terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita sama-sama berada dan berjumpa pada malam ini. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih bagi kita hidup lagi. Walaupun hari ini, kemarin dulu ada hamba-hamba Allah yang telah dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati ni urusan Allah. Tiba-tiba Allah hidupkan kita lagi sampai hari ini. Untuk apa, tuan-tuan? Mengapakah Allah masih hidupkan kita lagi? Adakah Allah nak suruh kita sentiasa mengulangi dosa-dosa dulu? Ataupun Allah memberi peluang di atas kehidupan ni, Allah buka peluang lagi untuk kita perbanyakkan taubat dengan taubatan nasuha. Kerana kita hamba yang banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab dosa ni lah, tuan-tuan, bila lagi semayang, kadang-kadang solat, sujud pada Allah, tak terasa pun kadang-kadang menitik air mata. Dapat ibadat, kita rasa seronok. Dapat sujud pada Allah, kita tenang. Kerana itulah peluang yang dibuka oleh Allah. Kerana setiap sujud, setiap perkara salat yang kita salatkan kepada Allah, itu pengampunan dosa. Betapa sayangnya Allah Ta'ala pada kita sekalian. Dihidupkan kita sekalian untuk sentiasa mencari redha-Nya. Dihidup kita untuk sentiasa kita ni mencari jalan balik dengan melakukan amal-amal yang soleh. Soleh ini, saya batas balik, tuan-tuan, ingatkan tuan-tuan balik semula. Amal soleh ini mesti ada 3 perkara. Kalau tak ada ni, tak jadi amal soleh. Sia-sia amal. Kata ulama, kata guru-guru yang kita mengaji, syekh-syekh yang kita belajar, 3 unsur terbesar untuk menjadikan amal ini amal yang soleh. Apa amal soleh? Amal yang diterima. Sebab apa Allah terima? Sebab amal tu amal yang betul. Baik, apa dia ciri-ciri amal soleh? Maknanya benda yang kita nak buat ni, tuan-tuan, setiaplah ibadat akan jadi soleh ibadat itu jika ada 3 benda ni. Pertama, kata ulama, amal kamu dikira soleh jika disertakan dengan ilmu yang sebenarnya. Maknanya buat ibadat tak ada ilmu ni dikira tak amal soleh. Kita duduk perasan sorang-sorang, kita semayang dah, na'udzubillah min zalik, jangan kita gitu. Dia semayang dah, dia ibadat dah, pada dia seronok sebab dapat tunaikan tanggungjawab. Tapi pada Allah, Allah tolak sebab tak cukup syarat. Kerana ibadat itu mesti dengan ilmu. Sebab itu saya ulang balik, tuan-tuan, nasihat untuk saya sama dan tuan-tuan, kita akan ulang berkali-kali bab ni. Jangan pernah rasa puas hati dengan apa ibadat yang dapat kita buat. Kita tak pernah rasa puas hati. Itu sifat orang soleh. Yang mana kita belajar bab ni di Masjid Taman Selasih Al-Muttaqin. Sifat orang soleh apa dah? Antaranya 50 tanda-tanda orang soleh.
atau 50 sifat akhlak orang soleh, dia tak pernah rasa dia buat benda baik, supaya dia sentiasa berbuat akan benda baik. Dia tak pernah rasa dia sembahyang, padahal dia duduk sembahyang. Maksudnya kita apa dia tak pernah rasa salat itu telah baik. Jangan syok sendiri. Aku tak bagus sembahyang dah, aku okey dah. Ini sebahagian manusia. Ilmu tak penting, salat memang kena salat. Betapa ramai yang beribadat tak ada ilmu. Maka apa jadi kat dia tuan? Syok sendiri. Macam pagi tadi saya sebut dalam kuliah tadi, kita tinggal kunci motor. Contoh lah. Tinggal kunci motor, motor kita stand angkat dua-dua sekali. Tak pakai satu stand lah, pakai dua tongkat. Taklah tu kat rumah tu, kita keluar di mana kunci motor bawa. Anak kita ni teringin naik motor tu lama dah. Dia duduk belakang je. Kan? Dia punya teringin naik motor. Kita tak ada, dia kabat naik motor tu, stand tu. Motor dia stand dua ni kan, dia pun naik motor tu. Bila kunci tak ada tuan, start bunyi tak? Bunyi tak? Tak bunyi ya, kunci dah kereta. Tapi motor tu bunyi tuan. Pasal apa? Dia naik motor, dia bunyi sorang-sorang dia. Dia naik sorang-sorang dia. Maknanya dia apa tuan? Dia syok sendiri. Motor tak jalan. Dia syok sendiri, duduk bayang, litas pang macam apa. Dia kona Rosman, kona apa, ikut dan dia menyengit, potong tang kona. Dia syok seorang. Sebab dia rasa aku naik motor. Memang naik motor tapi tak berjalan. Soalannya, dalaman dia tuan, salat kita ini membawa kita pada Allah. Maka jangan syok sendiri. Aku tak pada. Siapa yang confirmation bagi tak pada? Siapa yang bagi? Saya bagi satu endorsement kata kita ni betul dah. Tak ada siapa pun. Dan kita syok seorang-seorang. Wal'iyadzubillah. Baik. Hanya hidup bisik telinga kita adalah syaitan. Hang tak pada. Tak ngaji pun tak apa. Mayang sudah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin. Maka syarat pertama amal jadi soleh mesti dengan ilmu. Solat dengan ilmu. Baik. Saya patah balik yang pagi tadi sebenarnya kuliah saya pagi tadi di FB saya di Madrasah Ahmadiyah. Malam ni sebenarnya tuan-tuan, malam ni saya patah balik lagi kan. Jangan jumpa kunci kita ialah satu benda yang patut ada dalam solat. Tolong peringat saya kalau saya lupa. Malam ni kita bersiaran dengan dua, tuan-tuan. Patutnya malam ni kita di Masjid Al-Muttaqi Taman Selasih. Minggu ketiga kan, Jumaat malam ketiga. Patut di sana, tapi kerana kita dah confirm awal, kita nak buat sini pasal baru ni di Taman Selasih, Keladi semua macam maklum tuan-tuan lah kan. Dia masih lagi diuji oleh Allah Ta'ala dengan kes yang ada. Jadi masih kena tutup buat sementara. Jadi yang dibuka ni belah-belah lain. Jadi kerana sahabat-sahabat sini ada, yang mana selalu ada juga di Taman Selasih sana, maka kita pun buat persetujuan kita buat di sini supaya dapat tuan-tuan juga, kawan-kawan hadir juga di kawasan Kulim ni. Di malam ni patutnya di sana lah. Jadi kita ubah maitan nisat atas persetujuan kita sekali lah kan. Maka kita bersiaran malam ni dengan dua FB, Madaniyah dan Ahmadiyah. Dua-dua ni kita punya lah kan. Madaniyah dalam kita bina, alhamdulillah, dan proses perjalanannya pun alhamdulillah. Takat hari ni ada pelajar yang duk mengaji dah, alhamdulillah. Dan yang terkini saya diamanahkan. Madaniyah amanah Syekh sendiri, Syekh Yusuf Hasani hafizahullah. Syekh cerita sikit sejarah-sejarah dia. Dan Ahmadiyah ni amanah arwah mak ayah saya sendiri dalam bidang Quran. Cerita bila tuan-tuan untuk maklumat juga, arwah ayah ni ialah Johan Qori, bekas Johan Qori Pulau Pinang dulu, zaman Ismail Hashim dululah. Jadi dia meninggal. Dia jadi Johan Quran Pulau Pinang ni sejak tahun 64. Saya tak ada lagi. 64, 66, saya lahir 66, 69, 71, 70, 71, 73, last sekali sampai tahun
80 lebih. Dan dia biasa dapat nombor 3 kebangsaan. Dululah 79, masa saya kecil-kecil lagi. Jadi bila mana dia ada Allah anugerahkan ilmu tu, sikit ilmu tu tercurah kat saya, alhamdulillah. Maka sebelum arwah meninggal, dia amanahkan untuk saya meneruskan ilmu Quran, taranum dan sebagainya. Cuma bila dapat saya pergi Mesir, jumpa Syekh Yusuf Hasani hafizahullah, guru dengan dia, balik mai, Syekh Yusuf minta kita buat satu tempat untuk orang belajar akan tasawuf, tauhid, tasawuf hakikat. Meja saya di Azhar bukan bidang tasawuf. Saya belajar tentang syariat. Syariah. 1, 2, 3, 4 syariah, undang-undang Islam. Tapi bila mengaji dengan Syekh ni, dia tukar channel kita. Daripada syariat itu menjadi syariat hakikat, tauhid dan sebagainya. Kalau Azhar, saya ambil bidang undang-undang. Tapi bila dengan Syekh Yusuf ni, dia beri kita satu ilmu tauhid yang sebenar, fiqh yang sebenar, boleh akhlak-akhlak yang terbaik. Bila balik main tuan-tuan, Syekh minta amanah kat saya untuk buka satu tempat pengajian yang didasari oleh manhaj Syekh sendiri. Jadi ketika itu bertembunglah dua amanah. Arwah ayah pesan 85 dia meninggal. Dia kata bila ayah tak ada esok, buat rumah ni jadi tempat mengaji. Maka bertembung dua amanah kat saya tuan-tuan. Pertama amanah Syekh Yusuf, kedua amanah ayah sendiri. Maka saya pun confuse waktu tu. Saya tanya arwah mak, masa tu hidup lagi. Ayah meninggal 95. Lepas dia meninggal 96 saya balik. Lebih kurang tahun 98-99 saya balik main 2000. Syekh Yusuf amanah saya untuk buat satu tempat pengajian yang manhaj at-tasawuf atau manhaj tauhid yang sebenar. Jadi saya nak mula yang mana tuan-tuan? Nak mula yang mana ni? Nak penek yang mana? Nak jaga yang mana? Maka saya tanya arwah mak. Mak meninggal 2012. Saya balik 2000. Saya tanya mak, cik nak buat yang mana ni mak? Syekh suruh buka, ayah suruh buka juga. Satu tempat untuk orang mengaji. Jadi arwah mak kata apa kat saya? Dia kata bagi pihak mak, ayah hang tak apa, hang ikut Syekh Yusuf dulu, buat dia dulu. Buat dia dulu. Lepas itu guru hang sendiri. Ilmu ayah tu adakah hang tak apa dah. Maka permintaan Syekh tu lebih umum, hang buat. Maka bila dengar kata mak, saya pun bersetuju dengan saranan Syekh sendiri. Kita buatlah Madaniyah sampai ke hari ini. Dan bila Madaniyah tu dah cantik dah perjalanan dia tuan-tuan, alhamdulillah, maka saya hari ini terpanggil balik untuk menunaikan amanah arwah ayah yang tertanggung sekian lama atas diri untuk mengajarkan pengajian Quran. Dan pelajar-pelajar yang kita ada ni ialah kita khususkan untuk belajar Quran, bertaranum, untuk jadi imam-imam yang terbaik nanti insya-Allah, dengan kaedah-kaedah bacaan yang terbaik. Dan kita juga ada kawan-kawan ataupun anak-anak murid yang contohnya kawan baik sendiri, tuan-tuan, Imam Masjid Zahir, abang angkat saya sendiri dalam bidang taranum ni, memang dia nombor 1 Kedah. Anak murid juga Imam Masjid Syarif Fatimah, antara imam terbaik ni Kedah hari ni. Ni semua nak tolong belaka, alhamdulillah, bukan untuk saya tapi untuk anak-anak kita di masa depan. Maka kita, cerita saya sini untuk tuan-tuan faham bahawa saya hari ini teramanah jugalah untuk buat Ahmadiyah ni. Saya namakan untuk arwah abadikan Ahmadiyah ni, gabungan arwah nama mak dan ayah Ahmad dan Sa'diyah, saya letak nama Ahmadiyah. Jadi dua-dua FB ada malam ni, dan kita sebarkan, kita siarkan untuk manfaat semua sekali, insya-Allah, mudah-mudahan. Siaran kita sampai, dan saya juga panggil juga 2-3 orang kawan, jomlah kita rancakkan majlis ilmu semata-mata bukan untuk peribadi tapi untuk
kita bawa kefahaman Islam yang sebenar kepada masyarakat. Kan? Di waktu di akhir-akhir zaman, masyarakat keliru dengan macam-macam. Macam-macam fahaman, macam-macam ajaran, macam-macam benda. Maka terpanggil kita untuk ajak manusia pada jalan sebenar pada Allah Subhanahu wa taala, didasari oleh hadis dan Al-Quran. Dan didasari oleh sanad-sanad yang bersyekh yang sebenar, mursyid-mursyid yang sebenar. Kerana ilmu kita ni adalah ilmu yang kita nak sahihkan untuk buat kita jadi orang soleh. Tuan-tuan muslimin, maka malam ni kita bersiaran di bawah 2 FB bagi pihak saya sendiri kan, dan juga disambut oleh sahabat-sahabat lain dengan FB masing-masing, semata-mata untuk mengajak manusia kepada kefahaman Islam, bukan tujuan lain. Jangan ada niat untuk mencari habuan dunia, tapi kita habiskan duit kita sendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu kata dekat anak murid, duit orang jangan masuk mai kita haram, tapi duit kita boleh pergi kat orang. Duit orang jangan haram mai kita, duit kita halal pergi kat orang lain. Jangan sampai ambil duit orang lain, auzubillah min zalik. Sebab Allah melihat dan Allah mengetahui dengan segala-galanya. Tuan-tuan dan sekalian, saya patah balik. Pertama, amal soleh mesti ada ilmu. Dan carilah ilmu yang sahih pada guru-guru yang sebenar. Kenapa? Kerana amal ini didasari oleh sanad-sanad ilmu yang sebenarnya, supaya sampai kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan main-main, tuan-tuan. Solat bukan main-main, tapi dipermain-mainkan sebab tak ada ilmu. Baik, zakat haji bukan main-main, tapi dipermain-mainkan. Umrah haji dan sebagainya bukan main-main, tapi dipermain-mainkan. Syok sendiri ya, na'udzubillah min zalik. Baik, maka yang pertama pada tuan-tuan, seorang adik, amal soleh yang pertama mesti dengan ilmu. Yang kedua, ciri amal soleh yang kedua mesti dengan niat yang sebenar. Biniyatin salihah, niat yang soleh baru menjadikan amal kita amal yang soleh. Pasal apa semayang? Pasal apa buat solat itu? Pasal apa main masjid? Pasal apa tadah kitab? Pasal apa mai? Pasal apa kita langkah kaki main masjid, main surau? Sebab niat. Tanpa niat yang soleh, maka amal tak jadi soleh. Niat soleh mana niat yang sebenarnya. Niat sebenar tak boleh kait dengan sesuatu yang lain. Mesti niat kita yang sebenarnya mencari redha Allah dalam ibadat. Maka pagi tadi sebut apa tuan-tuan, dalam kuliah pagi tadi dalam FB di Madrasah Ahmadiyah, dan malam juga kita bersiaran sama-sama. Siapa ikut pagi tadi kita sebutkan, dalam ibadat, kunci ibadat ialah buat ibadat mesti rasa taat Allah. Ini kunci dia. Buat solat, contohnya ibadat apapun mesti ada kunci dia. Apa kuncinya? Kuncinya ialah rasa mentaati Allah Ta'ala. Baru niat soleh. Semayang ni, solat ni ialah kerana nak taat Allah, nak taat perintah dia. Di balik takbir ihram ada ketaatan pada Allah. Fatihah itu taat. Bukan baca Fatihah baca biasa. Baca takbir ihram itu dengan niat ketaatan aku padamu ya Allah. Aku takbir Allahu Akbar, baru jadi soleh. Fatihah dibaca dengan niat taat. Sujud, rokok sampai ke salam mesti terselit dalam salah satu rukun-rukun tu, kena ada rasa nak taat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tuan-tuan boleh ambil tang takbir ihram, nak taat boleh. Tak dapat tang tu, cari tang Fatihah, aku sembahyang baca Fatihah ni pasal aku nak taat Engkau ya Allah, boleh. Ataupun tempat mana yang paling kita suka, sujud pada Allah. Ya Allah, aku sujud ni sebab nak mentaatimu ya Allah. Cukup. Kerana buah ketaatan itu, itulah kunci kepada ibadat dengan Allah. Saya sebut tadi pagi tadi pada Syekh Ahsani, Yusuf Hasani Hafizullah, guru saya yang saya muliakan, dia kata apa kat saya? Dia kata,
taat itu buah. Tapi buah takkan mai terus, dia kena ada pokok. Buah takkan keluar terus, mesti ada pokok. Dan pokok yang subur itu tertanam ia di lembah-lembah yang dibajai. Yang dibajai dengan kadang-kadang baja ni, kita faham baja kan. Tanam pokok baja apa? Kadang-kadang kita orang kampung baja apa tuan? Baja apa? Ti kelawar. Ti ayam kan. Apa maksudnya? Baja itu kotong. Ataupun tanah itu tanah yang kotong. Maka apa nak masuk dia tuan? Nak tumbuh buah yang sedap, kena tempat tanam itu. Maknanya kata ulama, kata hikam apa dia? Tanamkan dirimu ke tempat-tempat kehambaan untuk tumbuhnya pokok syariat yang sebenar. Kerana pokok syariat yang sebenar akan tumbuh di tanah-tanah kehambaan, maka di sana akan terbitnya buah-buah ketaatan. Kita ambil daripada natural alam kan, itu kata tasawuf. Maka nak jadi buah taat, nak keluar buah taat yang manis, kena tanam di lembah-lembah, tanah-tanah. Maknanya apa dia? Tanah-tanah yang tak baik. Bukan tanah tak baik, tanah yang subur, tapi tanah subur ni kadang-kadang berbau sikit kan. Nak tanam padi selut je nak bau. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, apa ulama kata? Nak terbitnya buah taat, mesti pokok itu pokok syariat. Yang cabang-cabangnya itu membuahkan ketaatan, tetapi dia akarnya terbenam pada hakikat makrifat Allah Subhanahu wa taala. Makrifat Allah. Jom kita kenal Allah. Soalan macam mana kenal Allah? Kenal Allah dengan kenal engkau sendiri. Mana apa dia jalan dia? Jom kenal kita hamba yang hina. Sebab itu tuan-tuan, hikmah dia, hujah kita ni, mengapa hikmah dia? Apa di mana hikmah dia? Sebab itu Allah tanamkan kita mula-mula sekali, terbit mai dengan darah. Kotor tak? Tertanam di lembah kehinaan. Nabi Adam AS sendiri tertanam ia pada lembah dosa yang dijadikan oleh Allah. Sebab dosa itulah tapak, itu kita tanam diri kepada tanah kehambaan. Faham tak? Faham tak kan? Jom merasa hina depan Allah, baru akan terbitnya syariat yang penuh dengan ketaatan pada Allah. Terbitnya buah ketaatan menghasilkan akhlak yang baik. Inilah cara-cara dia. Sebab itu saya ulang balik, niat yang terbenar kena ada. Apa dia niat dia? Jum ibadat kerana nak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nak minta Allah terbitkan buah taat. Tapi nak tanam di mana kita? Tanamlah dahi ni sujud di lembah kehinaan. Sujud pada Allah dengan rasa hina. Faham kan? Ini syarat kepada ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud tak rasa hina, maka seperti mana tak tanam apa-apa. Tak tanam. Dia tak tanam nak tumbuh apa? Kan? Dia tak tanam nak tumbuh tak? Tak tumbuh. Tanam tempat yang tak betul, pokok tak tumbuh. Kerana pokok ketaatan, buah ketaatan akan terbit daripada pokok yang tertanam pada lembah-lembah yang hina. Faham kan? Itu jalan dasar kepada apa? Jalan-jalan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nak sembahyang dengan penuh kebanggaan, kesombongan. Bangga sombong itu syaitan. Bangga hak Allah, sombong hak syaitan. Kita gabung dua-dua, kita lari teruk pada syaitan. Maka jom salat dengan penuh kehinaan. Hina diri depan Allah disebabkan dijadikan oleh Allah dengan mani yang kotong, dengan darah yang kotong, keluar terbit daripada perut mak dengan darah yang berlumuran. Nak sehebat apa kita tuan-tuan? Nak kata hebat lagu mana kita ni kan? Sebab apa Allah buat kita dalam keadaan itu? Sebab nak berasa hina, supaya tertanam kita ni pada lembah kehinaan. Dan kita pun hina tuan-tuan. Sebab apa? Dosa ni berceketet, berdulu semelah. Hari ni pun banyak dosa pun. Mana hina, mana nak mulianya kita? Maka sebab itu, seseorang yang merasakan dia penuh dengan kehinaan,
dia akan membuahkan ibadat yang berhasilkan buah ketaatan. Ini dasar dia. Jadi sebentar balik yang kedua, tuan-tuan, yang kedua, syarat kepada amal soleh yang kedua, mesti amal ini niat yang solihah. Dia panggil niyatun solihatun, niat yang soleh. Apa niat yang soleh? Niat soleh tu semata-mata kerana-Mu ya Allah, tak boleh kait yang lain. Tak boleh kait pada syurga, tak boleh kait pasal pahala, tak boleh kait pasal kebendaan dunia dan sebagainya, pangkat, kedudukan, tak boleh kait. Kerana mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang satu itu syirik. Kan? Mengaitkan sesuatu dengan yang satu itu syirik. Kita kait pahala untuk sembah Allah, itu juga kata ulama ada syirkul khafi, syirik tersembunyi. Kerana kau kaitkan pahala dengan Allah, yang mana satu kau nak? Allah kan pahala. Pahala memang pemberian Allah, betul. Tapi yang sewajibnya kau minta itu Allah itu sendiri. Sebagai hamba kita kepada dia. Supaya dia Tuhan kita, kita hamba dia. Ni dia panggil tuan, niat yang soleh. Niat yang sebenar. Jangan ada yang lain. Maka soalnya tuan, ibadat kita buat ni taat ke tak? Kata memang lepas gitu je. Memang lepas rukun, memang lepas waktu, itu tak taat. Kerana niat nak lepas itu bukan buah ketaatan. Pasal apa tak timbul buah ketaatan, tak terbit buah ketaatan? Kerana kau tak tanam di lembah kehinaan. Nampak jalan kan? Ini ibadat sebenar. Maka syarat kedua ibadat ini mesti niat yang soleh. Yang pertama, ulang balik, mesti syarat ibadat itu dengan ilmu, jadi soleh. Yang kedua, mesti dengan niat yang soleh. Yang ketiga, pertama ilmu, keduanya amal soleh. Yang ketiga, ibadat kita ni jadi soleh bila disertakan dengan buah kesabaran. Sabarlah kita dalam mentaati Allah. Salat malam, sabar nak mangkit dia. Nak sembahyang maghrib, kan? Salat dengan penuh kesabaran. Tunggu Isya dengan kesabaran, kan? Nak tunggu subuh pula esok dengan penuh kesabaran. Tunggu Zuhur dengan penuh kesabaran. Menunggu waktu ibadat dengan penuh kesabaran. Dan semasa ibadat pun kena ada kesabaran. Maknanya apa dia tuan? Maknanya ibadat kena ada step by step, khutwah bi khutwatin. Kena ikutlah. Lepas yang ni baca elok-elok, baca Fatihah baik-baik. Ni baca Fatihah ni lah tuan-tuan, macam racing tu, macam garis kereta. Saya pedekah apa dulu, baca Fatihah apa tuan-tuan. Berhenti tak macam berhenti, sambung tak macam sambung, wasal tak macam wasal, waqaf tak macam waqaf. Faham kan? Contohnya, waqaf tak macam waqaf, wasal tak macam wasal. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Ni waqaf ke sambung? Tuan, saya kata ni, saya banyak berjumpa dengan orang yang belajar Quran dengan kita, banyak baca lagu tu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Ni baca Fatihah apa ni tuan? Berhenti ke sambung? Tak tahu. Tapi dia baca Fatihah. Tapi berhenti pun tak, sambung pun tak. Tentunya sambung ke berhenti? Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Habis nafas lain. Baru waqaf. Ni dah nafas sama, tapi berhenti pula. Macam saktah dia pula. Saktah tak macam saktah. Kan? Jadi, sebab tu ada ilmu. Maka sabar menantikan Fatihah dengan ayat-ayat yang 7 yang dibaca. Sabar baca surah. Tuan-tuan perasan tak? Kita sembahyang fardu komplit. Bila main sembahyang sunat, lingkup. Betul? Betul? Pasal kita lingkup, potong orang sendiri. Betul tak? Fatihah baca, kunut, apa ni, tak apa, iftitah. Tak baca kadang-kadang. Betul tak? Betul tak? Tak mengaku, aku tegaknya orang. Tak mengaku. Kita tak mengaku. Tapi kita rasa aku sembahyang dah. Padahal tuan-tuan, saya ulang balik, apa beza fardu dengan sembahyang sunat? Tuan-tuan abang saya, apa beza salat fardu sembahyang salat sunat? Apa beza? Tak mana beza dia? Satu je beza dia. Apa dia?
Niatnya. Yang lain semua sama. Iftitah ada, takbir ada, Fatihah ada, surah ada, tapi tak minta fardu kita jaga, sunat jahannam. Tiba-tiba kita tak aku sembahyang sunat, aku sembahyang dah, memuhuk. Pada dasarnya kan, sebab tak ada kesabaran. Auzubillah min zalik. Maka tuan-tuan, juga kita faham balik, kita nak amalkan amal yang soleh. Amal soleh mesti didasari dengan 3 tadi: ilmu, niat dan kesabaran. Dan doa-doa yang ulama bagi kita nak minta sabar pada Allah ni banyak. Doa wirid atau nak minta Allah beri kesabaran, hantar mai, kirim mai kesabaran ni banyak ayat dia. Antara yang boleh kita baca sama-sama, antara wirid ataupun ayat yang boleh kita baca untuk mencari kesabaran pada Allah dalam ibadat. Contohnya tuan-tuan, ayat dia banyaklah. Antaranya yang saya teringat malam ni untuk tuan amalkan demi mencari kesabaran dalam ibadat. Apa ayat dia? Tuan-tuan boleh buka muka surat 76. Surah Ali Imran sebelah kiri. Ayat penghabisan sekali, ayat 200. Tuan-tuan buka saudara, soalan balik muka surat 76. Surah Ali Imran, muka surat belah kiri, ayat paling last sekali, ayat 2 yang ke-200. Di sana ada Allah ulang lebih kurang 2-3 kali tentang kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Apa ya tu? Amalkan. Untuk beramal bersama, sebab nak minta Allah kirimkan kesabaran semasa ibadat. Kerana ibadat yang ada kesabaran, di sana akan ada ketaatan. Baik tuan-tuan dan sekalian. Baik. Cepat masa no. Saya masih tembang 45 lah. Nombor 3 apa? Ke 9. Permit saya ke 11 ya. Tadi keluar lebih daripada ke 11. Kan? Tuan-tuan tak apa, aku tak guna. Kerana saya nak lepas polis ni 2-3 sekatan tu. Tulis dalam ke 11 ya, tak lebih. Jadi tak lebih-lebih tu. Saya pun tak lajar kan. Ke 9 kita berhenti, insya-Allah, mudah-mudahan tak kita habis sembahyang ni nak sembang pula. Habis nak sembang pula ajak lagi pun. No. Biasalah tuan. Saya nak abang tuan, tempat yang paling antara tempat yang lambat saya balik tu ni. Tempat lain ada juga cepat saya balik. Tapi antara tempat yang memang payah nak balik awal ialah surah Ittihad Kulim. Tak tahu apa siapa. Tak tahu siapa mana. Ada masalah. No. Pasal ada masalah nanti. Masalah berat tu. No. Masalah berat. Baik tuan-tuan dan muslim, kita sambung ngaji malam ni insya-Allah. Jadi kita huraikan dah apa benda sebagai apa? Sebagai perkongsian. Sebab nak baca kitab ni tuan-tuan boleh insya-Allah, tapi kadang-kadang ilham daripada Allah untuk kita bincangkan benda yang penting itu. Maka selalunya mukadimah yang kita buka selalu ada isi yang Allah hantar untuk sama-sama kita bincangkan. Kan? Jadi saya kadang-kadang terpanjang juga bab mukadimah ni pun. Tapi kena baca kitab ni ada buat habuan dia. Cuma kita nak ringkaskan kefahaman tu, nak solidkan kefahaman tu dengan mukadimah kita ni. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat buku pun sama juga. Tuan-tuan buat buku. Orang yang biasa buat buku dia tahulah. Isi semua benda-benda tu adalah mukadimah. Kan? Dalam mukadimah tu isi semua. Dalam kitab-kitab kita ni, kitab-kitab kita semua ni. Dalam mukadimah ulama tu terhimpun semua isi kitab tu. Maka sebab tu kadang-kadang jangan salah faham nak, saya panjangkan mukadimah ni kerana itu isi sebenar yang kita nak baca. Dan tak baca pun benda tu. Kadang-kadang tak ada dalam kitab ni pun kita hantar. Allah hantar mai untuk kita bincang benda-benda luar pada kitab yang kita tarik masuk ke dalam pengajian kita ni. Maka untuk malam ni insya-Allah kita sambung sikitlah sebelum sampai ke 9. Muka surat yang ke-20 malam ni insya-Allah tentang kitab Tajul Arus. Kitab ni sebenarnya kitab yang menceritakan tentang isi ataupun summary dia ataupun ringkasan kepada hikam. Tajul Arus ni ialah mensyarahkan kitab hikam sebenarnya. Isi dia isi hikam. Hikam Athaillah Skandari. Yang mensyarahkan hikam itu antara kitab ni ialah Tajul Arus sendiri. Ini nak kena pergi faham juga tu kan. Hikam tu sang dia punya tu kitab dia punya matan dia.
Kitab Hikam ini tuan, disyarah lebih daripada 50 syarah kitab. Oh, tak habis tuan. Tak habis. Nah, kitab Hikam sebab dia padat dengan isi. Sebab itu tuan-tuan, saya teringat balik kata-kata ulama yang memuji-muji akan Hikam ini. Kata ulama fiqh. Dia kata apa? Dia berkata apa? Kalaulah boleh masuk dalam salat itu kalam manusia, nescaya kami masukkan kalam hikam, kerana rahsia yang padat dengan rahsia. Maksud apa? Maksudnya mereka nak khabar kata hikam ni dahsyat, dia punya apa? Dia punya ilmu dia. Tapi kerana tak boleh masuklah kalam manusia dalam sebab salat, kerana kalam yang boleh masuk adalah kalam Allah dan hadis Nabi saja. Apa ucapan Nabi dia bawa masuk, dan salat itu juga adalah ada kalam Allah, Quran, Fatihah, zikir-zikir itu saja. Tapi ulama kata kalau boleh masuk kalam manusia, nescaya yang boleh masuk tu kalam hikam. Seolah-olah ulama nak memuji akan hikam itu. Sebab itu tuan-tuan, nak syarah hikam ni bukan senang. Dia perlu kepada sanad yang jelas kepada apa ilmu ni. Baik. Jadi pengetahuan tuan, Tajul Arus salah satu syarah daripada syarah kita hikam sendiri. Jadi malam ni seolah-olah kita belajar hikam. Gitulah kan? Baik. Qasad 20 sambungan dia ialah qala ma'alif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid daraini. Saya ambil qasad 20 nah. Kita cepatkan sikit dia punya tu. Kan, cepatkan sikit dia punya apa pengajian kita. Sebab kuliah sebulan sekali. Kau sebulan sekali, setahun berapa kali je. No, sebulan sekali, tak mai pun satu juga. Yang PKP cerita lain pula. Jadi berapa kali mengaji. Lepas tu saya cepatkan sikit untuk ambil isi dia nah. Baik. Ketahui olehmu. Tuan-tuan, ulama ni pegang kitab ni nak syarahkan tentang matan hikam. Cerita pasal hikam ni cerita pasal hamba dengan Tuhan. Faham tuan? Hikam ni apa dia tuan? Dia nak cerita pasal akhlak hamba kepada Tuhannya. Yang mana akhlak itu rahsia Allah dengan hamba. Baik, sebab tu kita pentingkan akhlak. Ibadat tak ada akhlak tak betul. Baik. Ketahui olehmu. Mana dia kepada apa maksudnya? Dia suruh kita ambil tahu lah, ambil tahu. Jangan tak ambil tahu pula bab ni kan. Ambil tahu guna, ambil tahu. Ngaji lah. Kan? Baik. Ketahui olehmu hai hamba Allah. Dia suruh kata apa? Hai hamba Allah. Kita ni hamba Allah nak tuan. Hamba Allah nak ni. Hamba Allah. Tidak hamba Allah nak. Tapi betul ke hamba Allah? Faham tu? Kita hamba Allah kan? Ya. Tapi betul ke kita hamba Allah? Betul soalan tu betul. Kita ni ulang balik, betul hamba Allah, betul. Tapi betul-betul ke hamba Allah ni? Ke hamba lain? Ke hamba nafsu? Ke hamba benda? Ke hamba RM2? Ke hamba siapa? Allah ciptakan kita ni nak bagi jadi hamba kat dia. Firman Allah Ta'ala surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini kunci kehidupan kita, jangan lupa. Ayat ni sentiasa abadi dalam diri, dia kunci kehambaan. Apa dia kunci dia? Kata Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa dia maksud dia? Tidak ku jadikan jin dan manusia melainkan mereka ni kena abdi kat aku. Inilah position kita, inilah tugas kita, inilah kerja kita. Buat benda bagi jadi hambanya. Buat apa pun biar jadi hamba Allah. Baru jadi hamba Allah. Makan jadi hamba Allah, salat jadi hamba Allah, bercakap jadi hamba Allah, berjalan jadi hamba Allah. Kan? Apa juga yang kita buat kalau jadi hamba Allah.
Itulah yang terakam dalam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Untukmu ya Allah, engkau Tuhan aku hamba kamu. Baru jadi hamba Allah betul. Jadi soalan balik tuan-tuan, faham tak? Kita ni betul hamba Allah tu betul. Tapi betul-betulkah jadi hamba Allah? Kau tak jadi you know? Itu takut tak jadi je. Jadi jom mengaji untuk kita reti macam mana jadi hamba Allah. Kan baik. Ketahui olehmu kiranya ya hamba Allah. Ketahui olehmu hai hamba Allah, memilih engkau bagi nafsu engkau sesuatu yang baik dan lazat. Ulama kata dia kata wahai hamba Allah, hampa ni kalau pilih kat nafsu hampa hak elok-elok belaka. Kan? Contoh dia akan bagi pada sini, kita baca lagi. Contohnya, memilih bagi nafsu engkau sesuatu yang baik dan lazat. Memanglah nak makan, tengok kedai sedap sekali. Benar? Nak makan order sedap punya. Tengok poket duit tu ada tak? Nak makan order sedap sekali. Itu saja kan. Tanya pula masuk kedai makan, tanya menu apa yang paling hebat daripada abang yang ni. Harga apa? 100. 100? Tu kita awak terkejut. Biasa. Biasa. Maknanya tak ada masalah. Kalau RM100 pun satu hidang tak ada masalah. Pasal apa? Memilih makanan yang terbaik. Pasal apa pilih makanan terbaik? Sebab nafsumu. Ini ulama kata ni. Wahai hamba Allah, engkau memilih engkau bagi nafsu engkau sesuatu yang baik. Tak ada lah nak pakai biasa-biasa, tak ada nak. Nak makan yang biasa tak. Pergi kedai, tuan pergi kedai. Kedai makan. Ambil air masak, suam. Kan? Ambil telur goreng, tuang kuah, mau? Kan kau tu? Mau? Mau tak? Telur goreng, bukan tak ada lain lah, tapi tak mau. Ayam apa semua, masak arus semua tak mau. Tapi ambil nasi, buh telur goreng, telur mata, tuang kuah, ayam sejuk. Ayam suam. Mau tak? Tak mau lah. Yang makan tu siapa dia? Orang sakit dia. Apa makan ni? Ni orang sakit punya makan ni. Kan? Maka maksudnya pada memilih benda makan ni hak elok-elok lah. Baju kita pilih elok-elok. Kan? Maka setiap benda kita buat tu kata ulama, nak makan, minum apa benda semua pun engkau akan memilih yang terbaik. Yang elok-elok sebab nafsumu nak yang elok. Yang lazat. Tidur nak tempat yang tidur yang elok. Siapa? Bagi lena suruh sampai subuh tak mungkin. Padam muka. Alhamdulillah min zalik. Azan pun bukan jaga-jaga bukan azan subuh. Pasal apa azan tak bunyi as-salatu khairun minan naum? Pasal apa aku je sedang ni? Apa ni subuh apa tak sebut ni? Apa tu bilal ni? Azan tak bunyi as-salatu khairun minan naum ni pasal apa? Rupanya lohong. Baru makin. Pasal apa? Pasal sedap tidur, aircon. Aircon medua. Tilam pula tuan. Masya-Allah. Tuan-tuan, saya pernah pergi dah dulu kursus. Depa hantar pergi kat apa ni? Langkawi, bukan Langkawi, Pangkor Island. Tuan, masa saya dijemput jadi penceramah dalam satu kursus keusahawanan dulu lah, lama lah, di Pulau Pangkor. Dia bagi apa yang tu memang dahsyat punya lah kan. Dia bagi kita satu tempat yang terbaik di Pangkor Island, tuan-tuan. Pangkor Island ni tuan-tuan, dulu lah saya tak tahu, dia punya tilam dia tekan berkenjak tuan-tuan. Tekan tang ni dia melambung. Aku dah kata tidur lagu mana lagu ni nah. Kita tak reti dah tuan. Mana tidur masa tidur aku tu. Kita ni masa pondok tidur buah nyoknya. Tidur buah nyok. Senang mungkin. Tiba-tiba hantar Pangkor Island tu dia tuan, tilam ni pegang saja berkenjak lah. Tak duduk ni.
Aku tidur lagu mana ni? Pakai lena ke tak lena aku ni? Nah, abang-abang tuan, nak tidur tempat sedap, nak makan sedap. Nak mengaji sama juga, nak sedap lah ke? Hentam tak mau. Hentam nafsu tak mau, nak sedap. Kata kau orang, saya mau. Kata kat dia tak mau. Nak sedap lah ke tuan? Maknanya apa dia? Nafsu itu memilih yang terbaik. Itu maksud dia. Baik. Maka apa lagi? Dan memilih engkau bagi binatang engkau akan makanan yang baik. Kita nak makan pilih hak elok, binatang makan pun bina elok. Binatang peliharaan kita lah, kucing kita ke apa ke, makan hak elok. Dia takkan pilih benda yang tak baik kan. Cuma time kita makan je tuan. Ada kita bagi makan hak dia, hak kita makan. Hak isi kita bagi tu, ayam tu. Kan bagi tulang lah. Menipu juga kita ni. Ada kucing bagi tulang. Tapi sayang kucing. Patutnya bagi apa? Kita pun ambil lah ayam seketui tak koyak lagi tu bagi kat dia. Pasal apa? Pasal sayangkan binatang, beri hal terbaik. Baik, ini maksud ulama. Lagi apa ada kita lagi? Tengok sagi dia nak bedai kita kat mana tengok. Dia buka dulu sagi dia bedai kita tengok. Ulama ni barang kita ni dia buka lebih kita faham. Lagi dia bedai. Tengoklah lagi dia bedai tahu mana kalau panjang masa dan tengoklah. Baik. Kata dia, memilih engkau untuk makan yang terbaik, memilih engkau bagi binatang engkau makanan yang terbaik, dan engkau perbuat serta Tuhan engkau perbuatan maksiat. Dia hentam tu kan? Allah hantar ni makanan elok-elok ke hang pilih makanan elok-elok belaka. Tak makan komen-komen tuan. Tak pilih benda komen-komen. Kita memilih yang terbaik, baju yang terbaik, memang kena pilih yang terbaik. Tetapi bandingan kita dengan ibadat dengan Allah ni, maknanya tak sama ni, kadang-kadang tak sama. Masuk pada tuan ulama abang ni, adab engkau dengan Allah tak betul. Allah hantar elok ke hang, benda makan pakai semua, tiba-tiba hang patah balik ke Allah cokir. Guna Allah bagi makan elok kat kamu layan orang miskin seperti mana binatang. Allahu akbar. Tak betul kan? Ini maksud dia. Allah buat kat hang elok, tapi hang tak pilih hak elok untuk hang tak balik pada Allah. Hadis kursi Allah kata apa? Hadis kursi yang dibawa oleh Imam Ghazali. Kitab dia apa? Al-Qudsi, hadis kursiyah, mau'izah fil ahadits al-qudsiyah. Satu-satunya kitab Imam Ghazali cerita pasal hadis kursi. Hadis kursi itu yang ketiga. Saya teringat lagi. Allah kata apa? Wahai hamba Allah, wahai hamba-Ku, wahai anak Adam sekalian, umur hamba makin kurang, tapi hamba tak sedap. Hamba tak sedap maka umur hamba makin kurang. Lagi Allah kata apa? Setiap hari atika birizqik, tiap hari aku bagi rezeki engkau. Aku bagi rezeki. Rezeki kamu akan ku selesaikan. Aku bagi makan elok, aku bagi makan pakai elok, tempat tinggal yang baik, perjalanan yang elok, semua aku buat bagi elok. Ada malaikat pula yang aku hantar jaga engkau. Rezeki, makan minum kita ada malaikat yang jaga. Tuan-tuan faham tak? Nak masuk mulut ni pun ada malaikat jaga lah. Lepas tu kadang-kadang Allah buat satu signing, satu warning kat kita. Ada makan, kita nak makan ni jatuh. Kerana malaikat itu tak mau, tak menjaga akan makanan itu. Ni cerita ni cerita dalam kitab tanda-tanda orang nak mati dan sebagainya. Adalah benda ni disebut ada malaikat-malaikat yang cerita bab ni. Aku malaikat jaga makan hang, aku malaikat jaga minum. Hari ni aku nak main habaq hang nak jadi mati sekali, hang nak mati dah, maka tak ada minum apa lagi. Jadi apa dia maksudnya tuan? Maknanya Allah kata setiap hari aku berikan kamu rezeki, daripada aku datang rezeki, aku berikan kau. Tetapi Allah kata wa ya'tinil malaikah fil laili, kata Allah siang aku bagi rezeki kat hang, bila malam malaikat mai habaq kat aku, kamu buat benda maksiat.
Allahu Akbar. Siang kau buat elok ke hang, bila malam malaikat merepot, hamba itu yang kau buat baik pada dia Allah, dia punya maksiat dengan hang lah, dia tak sembah hang, dia tak taat ke hang, dia tak taat kamu ya Allah, dia bermaksiat pada kamu ya Allah, sedangkan kau memberikan nikmat pada dia. Malaikat repot, ya'tinil malaikah bi'amalin qabih, kata Allah. Ya'tinil malaikah, belah malam malaikat mai habaq kat aku, bi'amalin qabih, kamu buat amal buruk dekat aku, kata Allah Ta'ala. Aku bagi makan elok, aku bagi tinggal tempat tinggal elok, semua elok, rezeki semua elok, tiba-tiba maksiat kau hantar balik mai kat aku. Ini kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyedarkan manusia. Baik, sambung. Jadi kata Allah Ta'ala, Allah bagi kau makan baik, kau pilih benda baik, benda lazat. Binatang pun engkau pun kau bagi benda makan yang baik. Dan kata Allah, engkau perbuat serta Tuhan engkau perbuatan maksiat. Maknanya Allah bagi hak elok untuk kita makan, tetapi kita hantar benda buruk pada Allah. Tak mana kita hantar. Tengok sambung dia kata apa? Serta dan engkau perbuat serta Tuhan engkau perbuatan maksiat, dan suatu yang tiada naik, dan terkadang engkau pilih pula 20 buah-buahan dan makanan hingga engkau dapat sesuatu yang boleh engkau makan daripadanya yang lain, tinggal yang lainnya. Maknanya dia kata apa? Makan aku bagi elok, tapi ada maksiat yang kau buat pada aku. Apa dia maksiat dia? Yakni apabila engkau makan pilih elok, tetapi terkadangnya yang tak baik kau hantar mai kat aku. Yakni apa dia? Kerana dihilir tempat najis dan duduk engkau makan bersila, jadilah panjang duduk engkau pada makan itu. Dan apabila memperbuat sembahyang engkau tiada sempurna rokok. Ni hak elok Allah bagi makan minum. Bila makan minum pula kadang sembang 2-3 jam, tapi metan sembahyang. Ni punya detailnya ulama kata kita, betapa sikap engkau tak wajar. Akhlak hang dengan Allah tak betul. Kan? Dengan makhluk punya lama hang duk, dengan Allah 5 minit tak boleh. Sebab itu bagi kita tuan, dasar kita lepas solat ini ambil masa sikitlah. Tak gimana ambil solat, lepas solat wirid panjang sikit. Itu kita dengan Tuhan lah. Nah, time kita dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal ulama kata apa? Time hang makhluk ada. Dan kawan hang boleh duduk lama-lama. Dengan family hang boleh duduk lama-lama tak? Main bola boleh lama-lama. Tengok balik tuan-tuan. Tengok balik. Makan berapa jam? Makan berapa jam makan? Sejam lebih. Kalau ada orang pula satu cawan ayak dengan sepinggan nasi 3 jam dia kedai. Sabar tu, kita lah tu. Tu kata orang pula. Baik habis orang tu. Balik rumah tengok TV. Lama nak TV? Tuan-tuan, kau tengok TV berapa lama? Saya rumah saya tak ada TV. Tuan-tuan ada TV rumah? Ada kan? Ada. Saya TV ada tapi gamak tak ada. Pasal apa? Astro potong. Tak bayar kan? Pindah-pindah rumah tak bayar. Bukan apa sajalah. Saya tak bayar. Lepas pun Astro pun tak tengok lah kan. Jangan tengok lah ni, semua tengok pada Bluetooth daripada handset ya. Mudah lah. Tapi tak apalah. Dengan game tahu mana? Kalau main game, contohnya ada budak main game, sampai sehari tak balik. Ulun main. Maknanya apa dia? Dengan benda lain kita lama. Baik, dengan kawan lama, berjam-jam sembang. Dengan TV lama, dengan permainan lama, masanya. Tapi ulama kata apa? Tengok nah, ulama kata apa? Dan apabila memperbuat sembahyang engkau tiada sempurna rokoknya, cepat sembahyang. Makan lama, tengok TV lama, main bola boleh lama,
mayang 5 minit tak boleh. Dia kerja nak Cak Alip, ambil aja lah satu-satu apa. Terus dengan kot cebut terus ni. Cak Alip bawa tak lambatlah sikit. Cak Alip but dah laju sangat kot. Laju sangat kan. Eja satu-satu. Nak abang-abang deras sangat keluar ni. Tak ada tuan-tuan. Bagi salam belah. Sedangkan ada wirid yang nak kena wirid. Ada doa nak kena doa. Kenapa? Ulang balik. Kata pegang kitab asal Syekhuna Syekh Ibnu Atta al-Askandari, pengarang kitab hikam. Dia murid kepada gurunya bernama Abbas Mursi rahimahullah. Abbas Mursi anak murid kepada guru yang sebenar, yakni Abu Hasan Syazuli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ini semua syarikat Syazuliyah mereka. Baik. Apa dia ini berkata, tuan-tuan? Apa yang Atta al-Askandari kata? Apa yang pengarang kitab hikam kata? Sesiapa yang lepas ibadat tak ada wirid dan tak ada doa, ketahuilah orang ni tidak akan mendapat ma'rifatullah. Hantaran kenal Allah punya. Kata dia, siapa yang meninggalkan wirid dan doa, maka baginya jahil ma'rifat. Tengok balik muqaddimah hikam. Sebab itu tuan-tuan, apa kita nak buat? Lepas sembahyang jangan makin teruilah, wiridlah sikit. Tapi jangan sikit sangat. Wirid kan ada dua, wirid Ahlul Madinah, panjang pendek. Tapi wirid panjang tak ada lah ni tuan-tuan. Amanah Rasul tak bawa lah kau tu. Tak ada lah. Kalau gitu jenuh ya. Masa pendek. Tu amanah Rasul panjang-panjang. Nak mengaji kau apa? Kau 11 nak kena balik. Kan? Jadi potong. Ada masalah. Maknanya kita berseorangan diri. Lepas subuh tak ada pergi mana-mana, balik lepas main duha tak pergi mana-mana kan. Panjangkan sikit wirid. Ambillah amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wa minun sampai syahidallahu annahu la ilaha, semua baca. Maka wirid ada dua. Wirid ada dua bahagi. Satu wirid yang ringkas, satu wirid yang panjang. Keduanya wirid itu dipanggil wirid Ahlul Madinah, panjang. Lepas mayang kan. Orang belajar yang tu. Dan saya peringat tuan-tuan balik. Saya ingatkan tuan-tuan, diri saya dan tuan-tuan, jangan lupa ajang anak-anak berwirid supaya dia berhenti wirid. Hak pendek pun tak apa. Lepas sembahyang kata apa tuan-tuan? Ni tak ada tuan-tuan. Habis sembahyang Cak Alim jawab abang lah tadi. Lepas sembahyang Cak Alim lambat dah. Alhamdulillah ada perubahan lah tu. Ada perubahan no. Lepas solat dia cabut, dah ajak dia wirid. Sebab poin besar dia kata Syekhuna, siapa tinggal wirid dan doa, jahil makrifat Allah selamanya. Tak kena Tuhan. Takkan Allah bukakan pintu makrifat bagi orang yang meninggalkan wirid dan doa. Kita ambil peluang sikit. Lepas mayang apa dia? Mula-mula habis salam nak kata apa tuan? Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis bayar nak kata apa? Lepas tu nak kata apa? Wirid mula wirid mana kata apa? Istighfar tu ke? Astaghfirullahalazim tu ada juga, boleh juga tu. Tetapi bukan fatwa jugalah. Tapi amal yang terbaik selepas sebagai salam, sebelum beristighfar, kata ke Allah, syukur aku padamu ya Allah, dapat menunaikan solat itu. Istighfar pula pasal apa? Kerana tak pandai bersyukur. Astaghfirullahalazim tu pasal kita minta Allah ampun dosa sebab tak kerti syukur. Kan? Maka mulakan wirid itu lepas bagi salam, alhamdulillah. Kan? Ala kulli halin wa ni'mah. Kata setengah ulama dalam wirid, kena puji bagimu ya Allah atas segala nikmat. Dapat solat ni nikmat tuan-tuan. Berapa ramai orang tak ada solat, tak dapat nikmat. Kita dapat nikmat solat, main masjid, main surau, berjemaah, dapat macam-macam nikmat dah. Nikmatlah.
Nikmat sembahyang Jumaat, nikmat. Maka lebih dapat nikmat, katakan Allah. Dapat salat, katakan Allah, alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Puji Allah dulu. Lepas tu katakan Allah, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampun dosaku kerana aku tak pandai syukur. Ini tertib dia yang terbaik. Ajanglah anak-anak itu wirid. Lepas tu apa? Habis wirid pula, yang pendek-pendek ke, habis wirid, doa pula pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kunci dia wirid dan doa itu pintu makrifat Allah. Kan? Dia ikut petang baliklah. Ulama kata apa, tuan-tuan? Ulama kata apa? Sembahyang kamu ni, bahasa kampung kata cincai. Makan pilih yang sedap. Salat sedap dah bacaan. Pilih dah bacaan sedap. Contohnya surah apa sedap dibaca lepas sembahyang, ataupun surah apa yang sedap dibaca semasa salat. Surah apa? Kita tanya surah ni, tuan-tuan, lepas Fatihah baca surah apa? Senang jawab Fatihah ni, qul Allah. Dia tak? Tidak setuju, tuan-tuan? Qul Allah kan? Setuju kan? Saya tanya balik, pasal baca qul Allah? Pasal apa? Baik betul niat. Pasal apa tuan-tuan pilih surah qul Allah atau surah Al-Ikhlas selepas Fatihah? Pasal apa? Jawab. Pasal lazatkah surah itu, atau pasal dia pendek, paling pendek sekali? Pilih yang mana? Okey. Tuan-tuan jawab ni, jangan jawab saya, jawab dengan Allah. Kita pilih Al-Ikhlas untuk menjadi surah bacaan kita dalam salat kerana isinya tauhid pada Allah, atau pada dia surah yang paling pendek sekali, senang kau baca. Yang mana tu? Kalau pilih pasal pendek, engkau belum taat pada Allah. Kalau pilih pasal dia tauhid, engkau telah mentaati Allah dengan tauhid yang sebenar. Allahu akbar. Ini nilai ilmu dalam ibadat. Maka pilihlah yang baik. Makan pilih elok lah. Bila main Fatihah baca kalang kabut, lepas tu tengok surah apa lagi. Kalau Allah panjang tu, inna atana pendek lagi. Dia balas inna atana pula. Pasal apa pendek? Sedangkan inna atana ada sebab dia. Pasal apa inna atana sebab apa, tuan? Kerana minta haudun Nabi SAW. Taat. Walau pendek pun ada isi. Sebab itu, tuan-tuan, belajar tafsir, tengok apa isi dia. Contohnya, kita baca qunut, Allahumma hdina fi man hadait. Mana kuncinya? Tuan-tuan, mana kunci dia? Dua qunut kan? Allahumma hdina fi man hadait. Mana kunci ayat doa tu, mana dia? Kuncinya ialah ihdina. Fokus dalam tu. Ya. Wa'afina fi man afait. Kunci dia wa'afina, afiatkan kami. Wa tawallana, tawalla, tolong kami Allah. Ni kunci-kunci dia untuk merasakan kelazatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab makan apa nak sedap? Mayang paling kodan dia. Maka engkau seperti binatang yang tak menghargai pemberian yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu belajar, tuan-tuan, belajar pada kefahaman kita dalam solat, makna-makna dia. Fatihah mana kuncinya, tuan-tuan? Fatihah mana kuncinya? Tahu mana? Ambil satu. Ihdinas siratal mustaqim ke, siratal ladzina an'amta 'alaihim ke. Ambillah tahu mana pun. Supaya kunci masuk dia, ambillah ayat tu, reti sikit makna dia, supaya hantar perasaan cinta pada Allah, ketaatan pada Allah dihantar dalam bacaan itu. Barulah dipanggil ketaatan dan ibadat yang sebenar. Lazat tak, tuan-tuan, sujud? Sonok tak sujud? Sonok. Fatihah sonok tak? Sonok. Tak mana aku sonok dia? Ada ayat kunci bagi aku. Iftitah, tak mana sonok dia? Lazat tak mana? Ambil. Rokok, pasal apa rokok? Apa sedap rokok? Tak mana rokok? Perkataan mana yang sedap? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tak mana kuncinya? Ambil. Supaya lazat bersama Allah dalam setiap pergerakan salat. Barulah ada ketaatan. Barulah berlamaan dengan Allah Ta'ala. Barulah ibadat yang sebenarnya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, tak mau lajak-lajak jadi masalah pula lagi. Pukul 9 lebih dah. Sambung kan dah berhenti? Mana? Lagi dah masalah lagi ni. Bang siap nak. Lagi dah masalah lagi.
Jadi insya-Allah lah takat dulu insya-Allah nah. Takat tu saya sambung lagi insya-Allah. Mudah-mudahan ringkas pada malam ni ketahui kita bahawa sesungguhnya kesilapan kita pada Allah ni ialah nafsu kita yang tak betul. Hak kita pulun, hak Allah buat lebih kurang. Ini maksud kata ulama yang malam ni. Ini silap kita dengan Allah Ta'ala, yang patut kita bertaubat pada Allah dan jadikan ibadat kita ni ibadat yang sebenarnya. Di mana ibadat sebenar? Kuncinya kehambaan, kehinaan pada Allah. Tetapi kita syukur pada Allah kerana dia memberi ruang ketaatan di balik ibadat ini. Maknanya pada jangan persiakan rokok, sujud, Fatihah, jangan sia-siakan. Di sana ada rahsia kehambaan pada Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin wa taibin. Sebelum saya berhenti ada tabung yang kita bawa tuan-tuan. Tuan-tuan saya infakkan pada kami sikit insya-Allah di Madaniyah. Dan juga insya-Allah di Ahmadiyah lepas ni. Mudah-mudahan insya-Allah kan. Jadi infak sikit, infak tuan-tuan memberi manfaat pada kami dan memberi satu nafas untuk kami bergerak mudah untuk menjanakan pengajian yang baik pada anak-anak kita insya-Allah. Jumpa lagi masa depan insya-Allah. Atas aturan Allah kita jumpa lagi di sini. Dan kita bincangkan walaupun mungkin kitab ni tak habis tuan-tuan. Kemungkinan besar kitab tak habis kita akan habis. Kemungkinan besar ulama dia kitab tak habis kita akan habis. Faham tak mana? Tapi sebab itu tuan-tuan kalau tuan-tuan faham balik apa yang saya mukadimahkan itu isi kitab. Itu isi perbincangan. Yang kita ambil daripada banyak kitab. Itu yang diajarkan tariqah yang diajar oleh Syekh saya sendiri, Syekh Yusuf Hasani hafizahullah, yang ilmu yang saya dapat dengan dia tu terang saya kata sembang aja. Saya tak baca kitab banyak-banyak dengan dia. Macam saya cerita selalu dia main-main sini. Dia kata esok ada apa? Tak ada apa Syekh. Pagi esok aku nak pergi Sebarang Jaya contohnya. Tak mana nak pergi? Pergi apa Syekh? Aku nak pergi mall. Pemakit. Aku kata Syekh nak pergi masuk ke Bukit buat apa? Nak beli apa benda? Kita bawa pergi. Dalam bawa pergi tu, dalam kereta dia bersembang. Yang ni. Ada ya tauhid yang dia bagi. Cara perjalanan, cara apa? Cara sembang. Sampai sana, sampai rumah, turun-turun dia kata alhamdulillah qad syarahtu lak. Dia kata telah ku syarah kat hang akthar min 7 kutub. Aku syarahkan sejam kat hang ni tak kurang daripada 7 buah kitab besar aku syarahkan. Subhanallah, dia kata syarah. Kita tak tahu kitab apa, tapi dia syarah saja. Dia tak abang kita apa, tapi isi kitab disyarah pada kita dalam masa sejam itu. Itu cara Syekh tarbiyah saya. Dan itu cara mengaji saya dengan Syekh. Pasal apa? Dia shortkan masa, tapi banyak kitab kita dapat. Maka ilmu tu saya syarah kat tuan-tuan juga. Kadang-kadang ni saya syarah panjang-panjang, kadang-kadang tuan-tuan saya tak abang tuan-tuan lah. Saya kumpulkan daripada 5-6 kitab kita mengaji dalam satu malam. Mula kitab ni apa? Bila kita nak habis? Tak, kitab ni habis dah tuan-tuan. Habis kitab ni, campur kitab lain lagi. Kita tarik main 5-6 kitab untuk kita belajar. Dan kitab besar-besar tu yang kita ambil daripada Syekh sendiri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nikmat kelazatan ilmu kita rasa, supaya kita rasakan kelazatan ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawli fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rasa rindu dan cinta kami padamu ya Allah. Wa hubbu man yuhibbuka, dan kurnia pada kami ya Allah rasa rindu dan cinta kepada sesiapa juga yang rindu dan cintakan Engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik, dan berilah kami rindu dan cintakan amal-amal yang mana amal-amal itu boleh membawa kami kepada kerinduan dan kecintaan padamu ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakun khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.